Alhamdulillah, sebab saya diberikan peluang lagi untuk berkongsi cerita saya berkenaan dengan hijrah dan pengorbanan saya. Okey, nama saya Robiatus Sofia Ann binti Reynaldo Barimbat. Nama asal saya Mary Ann R. Barimbat. Umur saya 29 tahun. Berasal daripada Lahadatus Sabah. Boleh bakal kau. Boleh bakal kau. Dari Lahadatus Sabah. Yep. Okey, dan juga kalau kita lihat di Facebook Go Live Kim ni, Mona, ramai yang dah pun mula menulis, bertanyakan soalan, tak sabar mereka sebenarnya nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan dengan Sofia. Baik Sofia, ada yang dah mula bertanya, kenapa mula tertarik dengan Islam ni? Mula tertarik. Actually, saya minat daripada, bukan minat lah actually, datang daripada benda yang nampak Islam tu dari yang tak baik. Okey. Daripada saya kecil lagi lah. Contohnya? Sekolah darjah. Contohnya macam Nabi tu kahwin 4 lah. Perempuan tu kata macam ni tak boleh kena bertudung, tapi ramai je yang tak bertudung lah. Macam tu lah. Dan bila yang saya rasa teringin nak tahu tu, bila cakap Nabi boleh kahwin 4, sedangkan dalam dalam agama saya previously dia cakap kahwin 1 je. Tapi kenapa boleh kahwin 4? Dan itu question dia akan persoalan tu dia datang tapi saya tak dapat jawapan lagi. That time saya tak dapat jawapan. And then bila saya dah datang ke KL untuk belajar, this around 2018 lah macam tu. Dan saya mula berkawan. Sebab dekat Sabah saya tak ramai berkawan rapat dengan orang-orang Islam. Ada kawan tapi bukan untuk talk. Macam saya nak tahu pasal ni lah, tak ada. Dan bila dekat sini saya ada somebody atau few people yang saya boleh tanya berkenaan dengan Islam. And then I found it. Cuma journey saya take long times lah. Dalam 10 tahun lah saya anggar macam tu. 10 tahun baru saya ada confident untuk saya mengucap syahadah saya. Okey kan, bila cakap tentang syahadah ni, Mona, kita pun nak tahu bila saatnya melafazkan syahadah tu. Waktu tu umur berapa? Sofia. Saya mengucap 2 kalimah syahadah last year. Semalam lah. 2 kali actually. First saya dekat masjid Kampung Ceras Baru oleh Ustaz Nazri pada 26 Julai 2018. Dan the second one dekat Jawi pada 30 hari bulan. Resminya lah di Jawi. Subhanallah. Dan mungkin boleh ceritakan juga sebelum ini, kalau kita imbas kembali kehidupan Sofia sendiri, Mona, kita pun tahu yang Mona, sebelum, semasa dan selepas kan, pasti ada perbezaannya juga. Sebelum melafazkan syahadah tu, kata Sofia, ada juga berlaku beberapa perkara, contohnya pertanyaan-pertanyaan, persoalan, dan selain daripada tu mungkin ada mendapat gambaran apa-apa ke macam mana tentang Islam ni? Ya, saya ada dapat salah satunya daripada mimpi lah. Mimpi tu saya ada dapat 3 kali mimpi. Tapi dalam sepanjang proses saya mencari kebenaran lah, saya tak cari Islam lagi mula tu, saya cari kebenaran whether Islam tu is a true religion macam tu. Dan 3 mimpi yang saya dapat tu saya ringkaskan. Mimpi pertama adalah daripada saya dapat air bah besar, and then tiba-tiba ada seorang bayi pula dekat tangan saya. Macam tu. Bila saya tanya orang, macam ada sesetengah mereka berpendapat macam penyucian diri saya. Macam tu. Air bah tu dia tanya kotor ke jernih ke, saya cakap jernih. Air tu jernih je, tapi after that dia ada baby kat tangan saya. Dan dia cakap that is you, a new baby born. Dia cakap macam tu. Some of them lah mereka cakap macam tu. Kehidupan baru. And then after the second dream yang saya dapat tu, kurma. Ada seorang lelaki, dia tanya ni apa, saya cakap ni kurma. Terus saya kata saya suka makan ni. Dia cakap saya suka makan. Dalam mimpi dia bagi makan. Tapi dia dalam mimpi saya tu, mimpi pertama dan mimpi kedua, saya mengucapkan perkataan apa
Allahu Akbar. Allahu Akbar. And then dalam mimpi kedua is I like macam berzikir. Subhanallah, Alhamdulillah. And then yang surprisingly, mimpi ketiga yang saya dapat adalah mimpi pertama saya. Juga air bah. Okey. Ya. Air dengan baby. Yes. Itu daripada ringkasan dia lah. Jarak antara mimpi ke mimpi tu jauh ke? Boleh kata beberapa bulan lah macam tu. Mimpi pertama dengan jarak mimpi kedua dia ambil masa dalam bertahun. And then the second one, dua dengan yang ketiga tu dia dekat. Dekat. So saya remember ini saya pernah mimpi benda ni, macam orang kata deja vu kan, macam tu kan. Tapi saya cakap, tapi kalau ada juga setengah kata itu mungkin mainan setan ke. Saya cakap kalau setan takkanlah saya mimpi benda yang sama kan. Benda sama. Mesti ada something yang dia nak tunjukkan dekat saya. Baik, tentang Islam ni sebenarnya dari sudut apa yang Sofia dapat gambarannya, persoalannya, tapi ada tak siapa-siapa lagi yang menggalakkan, mendorong Sofia sendiri untuk lafazkan syahadah? Kenapa begitu kuat rasanya tenang dengan Islam ni, Sofia? Actually saya ada family angkat dekat sini. Okay. Ya, family angkat. Saya berkawan dengan anak-anak mak semua. And then anak-anak mak ada beberapa mereka adalah sangat mereka berilmu lah. Ilmu agama mereka saya kata knowledgeable lah. Knowledgeable. So saya boleh bertanya dekat mereka. Mereka pun beri pendapat mereka, berkongsi, dan apa-apa pertanyaan mereka sedia membantu saya. Kalau dia tengah mendengar sekarang ni lah. Alhamdulillah. Kan, insyaAllah moga besar manfaatnya Mona, sebab kita ni dalam kehidupan pun kita tetap juga kena rujuk, kena bertanya, dan juga sahabat-sahabat kita ni pun penting untuk memberikan bimbingan untuk kita juga, insyaAllah. Tapi sembang banyak lebar dah ni. Kita kalau kat Sabah ada banyak bangsanya. Sofia sendiri saya berketurunan apa ni? Saya berbangsa Visaya. Kalau dekat Sabah mungkin you not familiar with the race lah. Tapi dia origin Filipino. Filipino. So, mungkin saya boleh bercakap dalam bahasa Filipin. Bangsa itulah sekali. Keturunan half breed juga lah untuk Japanese, Spanish punya. Subhanallah. Kan itu banyak yang language ni dapat juga di situ. Dan sebenarnya banyak lagi kita nak sembang ni. Kita ada masa lagi selepas ni, namun kita nak berehat seketika kan Mona. Lepas ni kita nak tanya pula macam mana penghijrahan Sofia sendiri bergelar sebagai wanita Islam ni. InsyaAllah. Bila sebut tentang hidayah ni, kita pun tak jangka sebenarnya kan, rezeki kita, laluan kita ni sebenarnya. Dan ada juga yang bertanya, adakah Sofia sendiri sudah dapat jawapan tentang persoalan-persoalan tentang Islam tu? Dah dapat ke belum jawapannya? Alhamdulillah. Di mana? Kaedahnya macam mana dapatkan? Actually daripada diri saya sendiri, saya macam the period yang saya nampak 10 tahun tu, saya tunggu-tunggu tu, saya berdoa sendiri dengan cara macam mana pun. Saya sujud, I don't know how to solat, tapi saya sujud tunduk dekat bawah. Saya cakap, sebab saya rasa saya tak ada agama time tu. Dan cakap, ya Allah, kalau Allah ada kat sini dengan bagi saya satu keredaan hati, tarik kebimbangan, kerisauan saya tu jauh-jauh, supaya saya boleh dekat dengan kamu. Most of the time yang ambil masa saya 10 tahun lama untuk mengucap tu, sebab risau tu terlalu lebih. Risau saya banyaklah benda. Tentang apa tu risauan tu? Family saya. Family. Macam mana saya nanti sebagai seorang Islam, boleh ke saya jadi seorang Islam yang baik, macam tu. And then after that saya rasa anak mak dia mengingatkan saya mati, berkenaan dengan mati. Itu yang buat saya, saya tak boleh lama dah. Saya cakap, saya tak boleh tunggu lama, sebab mati tu bila-bila masa. Sebab cara dia bercakap dengan saya macam mana kalau Allah tu tarik nyawa you kat situ juga. Kalau you tengah bercakap, you rubah, dia ambil juga. So saya rasa macam beremang bulu mata pula roma saya. Macam tu. Tapi dia dah berapa kali mengingatkan saya ke, tapi tak tahu dalam masa yang tu saya rasa sejuk, badan saya sejuk, dingin macam tu. So I cannot wait any longer. Saya ambil keputusan untuk bersyahadah, kan, untuk terus bersyahadah kan. Okey, bersyahadah. Kita terus saja dengan kemuncaknya. Apabila kita tanya tentang bersyahadahnya, mana kita nak tahu juga apa sebenarnya turning point Sofia sendiri kan. Saat ketika mana yang ambil keputusan terus nak lafazkan syahadah tu? Macam mana?
yang macam saya kata tadi, mati. Oh, okey. Pasal mati tu. Terus teringat tentang syahadah ni. Sebab saya nak hidup saya selepas mati. Macam saya mana fikir, keadaannya kan? Betul. Bagaimana perasaan Sofia bila mengucap syahadah? Dia kata syahadah sekali 2 kali kan? Bagaimana perasaannya? Orang sekali je. Bagaimana perasaan? Pesan saya actually yang first time lah, yang paling saya rasa. Sebab untuk semua mualaf mereka ada cabaran sebelum detik-detik sebelum mengucap. Tapi bagi saya, selepas saya mengucapkan kedua kalimah syahadah tu, saya rasakan diri saya satu kelegahan. Lepas tu saya rasa bahagia yang beyond bahagia, yang macam susah nak digambarkan. Macam tu. Dan saya rasa alhamdulillah, ya Allah, benda-benda yang detik macam 30 minit, 10 minit sebelum mengucap tu, macam-macam gangguan, tapi tiba-tiba terasa ringan. Saya rasa diri saya macam terapung-apung dekat situ. Alhamdulillah. Ya, saya rasa macam mualaf semua, saya rasa ada perasaan yang sama macam saya. Perubahan hidup kiranya. Bagaimana juga perasaannya dan perubahan itu? Selain keseronokan, perubahan sebelum dan selepas masuk Islam. Okey, saya sebenarnya excited. Saya excited nak menjadi seorang Islam. Saya boleh katakan macam tu. Sebab daripada benda negatif, saya dapat positif. Daripada yang tidak baik. Tiba-tiba persoalan-persoalan datang, you become like that. Yes, saya pun tak expect yang saya akan jadi seorang Islam. Daripada negatif yang I don't really like Islam, and then tiba-tiba I like Islam. Ya, pertanyaan macam tu, yang daripada menutup aurat tu semua. And then actually, daripada sebelum saya mengucap syahadah lagi, I really like nampak perempuan bertudung tau. Sebab saya nampak syoknya, cantiknya mereka, sweetnya mereka, ayunya. Ayunya. Dan sekarang orang cakap dekat saya, ayunya. Alhamdulillah. Ada kesan itu kan. Dan cerita tadi seperti apa yang Mona tanyakan kepada Sofia kan, sebelum lagi melafazkan syahadah, sebenarnya kita nak tahu juga apa pandangan Sofia terhadap Islam waktu sebelum melafazkan syahadah tu sebenarnya. Okey. Dari sudut persekitaran tengok orang Islam. Jadi apa yang you rasa nak diperbetulkan setelah you melafazkan syahadah yang nak jadi lebih baik tu macam mana? Okey, mula-mula of course saya nampak benda yang Islam kata macam ni. Tapi di kat luaran saya nampak Islam tak buat macam tu. First one macam menutup aurat. Okey. Ini saya tak ada cakap untuk siapa-siapa tapi generally menutup aurat. Okey. Saya pun bertanya kenapa mereka, of course sebelum saya mengucap syahadah, saya rasa macam pakai tudung tak panas ke? Benda saya suka time tu. Panas-panas ni nak pakai tudung kan. Tapi bila saya dah mengucap syahadah, sebenarnya ada satu, macam mana nak cakap, panas pun, tapi sebenarnya dia satu nikmat. Ada nikmat di sebalik dia tu. Why you menutup aurat. Kadang-kadang masa sebelum juga tu. Sebelum siapa tahu kita kat dalam. Ya, betul. Sebelum saya mengucap syahadah pun, saya selalu menyambut hari raya dengan keluarga mak angkat saya. Apa-apa kenduri saya akan follow mereka. And then mereka sendiri akan bertanya, betul ke ni? Mereka panggil saya Angel kan. Betul ke ni Angel nak pakai ni? Kata tak apa, boleh je, tak payah pakai. Tak apa, saya suka pakai. Saya cakap macam tu. Saya suka pakai sebelum tudung. masuk Islam. Yes. Mereka pun bertanya, takut sebab mereka saya nak pakai tudung. Tak ada, sebab atas kerelaan diri saya sendiri. Berapa tahun dengan keluarga angkat ni? Lama jugalah, daripada saya belajar college lagi. 2009. Lama juga tu. Baik, selepas melafazkan syahadah, macam mana hari ini Sofia sendiri mendalami agama Islam, belajarnya solat, belajarnya puasa, dan dari sudut fardu ain dalam Islam, ibadah-ibadah ni macam mana pula? Okey, saya actually sekarang belajar kelas mengaji dekat Hidayah Center Foundation dekat Bandar Tun Razak. Saya belajar kat sana. Sekarang dah masuk ikrar kedua dah. Alhamdulillah. Baru lagi baby sikit. Dah baru lahir kan? Itu kira okey lah tu. Setahun dah baca dah. Tapi saya actually dah lama nak belajar tu. Cuma saya perbetulkan more kepada solat saya dulu. Detik masa saya selepas mengucap syahadah tu, saya minta mak angkat saya untuk ajar saya solat syukur.
Dia cakap, saya ikut dia, cara dia. And then time tu satu pengalaman yang macam tak pernah pakai telekung kan. Dan bila pakai nak jatuh pula. Panjang sangat. Tudung panjang sangat, tak reti nak pakai kan. Tapi ikut je macam betul ke tak betul ke. Tapi alhamdulillah masa perasaan nak solat syukur tu, rasa yang sangat bersyukur sangat macam tu. And then mudah-mudahan saya akan terus istiqamah macam itulah. Ya Allah, kan. Dari sudut itulah yang membuatkan sendiri hari ini Sofia sendiri bergelar seorang Muslim yang orang kata sentiasa nak tambah lagi ilmunya, kan. Betul. Baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kalau ada soalan-soalan yang mungkin anda nak cuba tanyakan kepada Sofia sendiri, insyaAllah kita boleh ajukan. Tapi tiba-tiba pula ramai pula yang tanya, Sofia dah kahwin? Ya Allah, macam-macam soalan dengan kita ni. Ya, dah kahwin ke belum? Belum lagi. Okey, single dan available. Kan. Single lagi, tapi insyaAllah akan ada bakal suami. Alhamdulillah, insyaAllah. Sebab kita pun difahamkan Hidayah Center ni sebenarnya banyak yang ada berikan dari sudut bimbingan, kan. Sebab ada sebelum ni saudara baru kita yang dapat jodoh pun di kalangan dalam kelas mengajinya. Alhamdulillah, daripada sesuai lah keadaan yang mereka lalui itu, kan. Dan kata ni ada kembar ya. Terlupa tadi. Ada berapa orang adik-beradik? Saya ada 7 orang adik-beradik, and then saya anak pertama dengan ada seorang kembar. Masya Allah. Perempuan juga. Alhamdulillah. Sekarang dekat Sabah lah, and akan berkahwin pada 27 hari bulan ni. Alhamdulillah, tahniah. Dan mungkin kita boleh tanyakan juga di kalangan keluarga Sofia ni ada yang memeluk Islam tak? Kejap lagi. Mona dah bagi signal kat saya. Boleh. Untuk kita berehat sikit, bagilah Sofia tarik nafas sikit. Kita cerita tentang pengorbanan mencapai hidayah ni. Kan, kalau sebut hidayah ni, Allah pilih hati kita, Allah pilih diri kita ni, meletakkan di tempat yang Allah sayang sebenarnya, kan, yang supaya kita dapat yang mulia ni, insya-Allah. Dan keluarga sebenarnya, kan. Tanya tentang keluarga ni, bagaimana penerimaan, ada cabaran-cabarannya, mungkin boleh ceritakan, Sofia, silakan. Alright, boleh. Okey, kat keluarga saya boleh katakan 50-50 lah. Saya actually dah beritahu niat saya kat both parents saya yang saya akan memasuk Islam. Tapi of course untuk family, untuk keluarga-keluarga macam ni, especially anak mereka bila nak mualaf, mereka ada tentangan dia sendirilah. Okay, untuk disebabkan ni, saya actually rasa susah sikit. Macam mana saya tak tahu nak cara saya bila saya nak balik kampung nanti. Perlu ke saya bertudung dan tak bertudung, atau tak bertudung ke masa balik sana, sebab mereka masih dalam deniable lagi lah. Macam tak boleh nak terima kenyataan. Tapi insyaAllah mungkin dengan doa saya, Allah pemudahkan urusan saya nanti. Selain itu, saya ada cabaran lain juga, macam selepas saya dah mengucap syahadah ni, dari segi pekerjaan saya, sebab bila bekerja dengan company bukan Islam, mereka akan bertanya, betul ke dia pergi solat macam tu, atau dia nak saja-saja nak skip the time. And then bila terlalu banyak kerja, kadang-kadang boleh terlepas solat pula. Especially after masa masuk waktu asar macam tu. And then sebagai seorang mualaf juga, saya rasa mengucap syahadat tu senang je. Orang senang nak bercakap, tapi nak terus istiqamah tu, sedangkan saya sendiri pun saya masih nak perbetulkan diri saya lagi. Masih banyak kekurangan, and kita manusia memang akan melakukan kesilapan, tapi kita cuba untuk kurangkan, dan insyaAllah akan jadi lebih baik dekat tentu. InsyaAllah. Tak ada orang perfect. Semua kena belajar sampai mati. Betul, saya kan? setuju. Itu juga cabaran yang dilaluinya. Okey, kalau cabaran dari sudut keluarga, satu bab lah. Cabaran dari sudut persekitaran, kalau dulu ada kawan-kawan bersama-sama dekat Sabah tu, kan. Sekarang ni bukan dekat Sabah, dekat Semenanjung pun dah mula berkawan-kawan. Jadi bila melafazkan syahadah ni, ada tak berlaku perubahan dari sudut persekitaran, kawan-kawan, ahli keluarga, makcik, pakcik semua macam mana? Untuk family saya, I don't tak pasti sama ada mereka dah nampak saya bertudung ke tak. Tapi kalau untuk kawan-kawan, alhamdulillah mereka terima saya dengan seadanya lah. Walaupun ada setengah kawan saya yang
dekat agama saya yang dulu, mereka rasa sedih jugalah, tapi mereka tak adalah sampai nak mencaci ke apa ke atau lost contact ke, tak adalah macam tu. Okey, baik. Alhamdulillah. Kalau tentang Islam ni, kita terapkan kasih sayang, dan hari ini Sofia sendiri masih adanya mak ayah. Betul. Kan, apa yang Sofia sendiri terapkan dalam family Sofia? Dalam family saya jenis yang manja tau. Kalau boleh kasih sayang tu nampak. Ini based on what people say lah. Tapi kita selalu nak meluahkan dengan kata-kata, dengan perbuatan. Tapi alhamdulillah saya ada family macam tu. Dan saya akan cuba, saya cakap dengan mak saya sendiri, saya akan cuba menjadi anak yang lebih baik. Yang macam mana mama nampak sekarang ni, bila saya ada Islam, saya akan jadi lebih baik. Macam tu. Sebab the negativity macam seorang parents bila dengan anak, dia rasa bila anak dia masuk Islam tu dia dah jauh. Nanti awak tak boleh pergi kubur, mama tengok kubur. Saya cakap, kenapa tak boleh? Saya cakap, and then you tak boleh nak makan satu meja dengan kita ke? Kenapa tak boleh? Saya cakap macam tu, kenapa tak boleh? Kata, sebab mereka persepsi mereka terhadap Islam tu semua tak boleh. Macam tu, semua tak boleh. Macam tu. Betul. Kita cuba fahamkan. Tapi pada fix mualaf yang saya dapat dari anjuran daripada Hidayah Center sendiri, saya dapat faham even pada orang Islam sendiri pun kadang-kadang mereka tak boleh terima keadaan tersebut. Okey, salah satu contoh yang saya boleh cakap adalah bila kita duduk dalam satu meja, tak semua orang Islam akan terima bila ada satu macam you boleh duduk satu meja dengan orang makanan yang kita tak boleh nak makan. Okey, tapi bila dalam keadaan seorang mualaf, ada certain yang kita macam dilonggarkan sedikit dalam tujuan untuk berdakwah. Kita nak tunjuk kat family kita akhlak kita bila kita dah jadi seorang Islam. Family, ikatan family tu masih ada, kasih sayang tu masih ada. Itu yang saya nak tunjuk dekat family saya. Saya actually excited, and then tapi dalam masa sama saya masih ingin kuatkan lagi ilmu saya supaya saya boleh bercakap dengan ibu bapa saya, especially my mum lah. Memang dekat dengan mak. Tak jugalah, saya dapat dengan bapak saya. Saya dapat dengan bapak saya, manja lebih dekat bapak saya. Tapi mum saya, sebab dia hati dia terlalu lembut. So tapi at the same time dia tegas. Dia susah. Saya ingat sebelum ni bila saya bercakap saya masuk Islam, yang keras tu adalah bapak saya. Tapi berlaku sebaliknya pula, mak saya. Sampai dia boleh minta saya untuk you balik sini, balik dulu kau di sini 2 tahun. Kalau 2 tahun kamu tidak berubah fikiran, mama kasih lepas kamu. Kau mau masuk Islam ke, mau masuk apa-apalah kamu, macam mana kamu hidup, mama lepaskan. Dia cakap begitu. Jadi saya cakap 2 tahun. Saya cakap, nanti dah fikir 2 tahun kalau saya mati tiba-tiba, macam tu, I cannot. Then I have to go to this way lah, yang saya kena masuk Islam dengan cara senyap-senyap. Padahal pada hari tersebut saya dah beritahu niat saya. Dah sampaikan dah untuk ibu. Tapi biasalah naluri ibu ni kan, bukan katanya mereka tak jahat, mereka cuma terlalu risau. Dia risau lebih tu sebab anak dia kan. Macam mana anak dia, macam mana tu nanti. Dia pun tak cukup ilmu untuk nak tahu Islam kan. Itulah yang dia risau tu je. Saya selalu mendoakan mereka, mendoakan mereka. Masa dia dah tahu saya nak masuk Islam tu, dia dapat nampak perubahan parents saya ni, macam tegaskan, you have to go to church, you have to go to church, macam tu. So okay, tak apalah, kalau ini cara mereka nak cari hidayah ataupun Allah sentuh mereka melalui benda tu, teruskan. Sebab Allah tu Maha mengetahui. Dia tahu dengan unik dia akan buat. Apa pun Sofia sendiri hari ni yang menjadi penggerak juga kan, nak memberikan kefahaman kepada keluarga. Apatah lagi nak kekalkan kasih sayang tu, lagilah kita kena jaga adab-adabnya kan, dengan ibu ayah. Masih lagi katanya menghubungi mak di kampung kan. Alhamdulillah, itu yang kita hendak supaya lebih dia kuat lagi. Nak kena tengok action tu. Action dia
Walaupun dia masa ni mereka rasa macam saya macam makin menjauh, tapi saya cakap, kita tak rasa macam tu, tapi dia rasa menjauh. Tapi dalam keadaan yang bergurau senda, tak ada macam mana ada bila ada macam tu, macam tu dia tak rasa kosong lah, macam tu. Alhamdulillah. Dan Sofia, kita pada waktu ini di musim perayaan kan Aidil Adha ni, kali pertama ke kedua? Disebabkan dah 10 tahun saya mengenali mencari ni, saya actually menyambut Hari Raya bersama keluarga angkat saya. Tapi tahun ni adalah tahun rasmi saya sebagai seorang Islam. Yang first lah, yang kali pertama. Alhamdulillah, Hari Raya puasa, and very exciting sebab saya berpuasa juga sebelum saya masuk Islam. Saya follow puasa. Yes, tapi dia different sikit untuk tahun ni. Saya rasa feeling dia yang lebih excited, where kena solat, kena menunggu waktu, dan something yang indah. Something yang indah macam tu. Alhamdulillah, tak adalah rasa berat, solat, nak puasa apa semua, masya-Allah. Betul kan, itu yang kita hendak sama-sama juga belajar, Mona. Walaupun kita dah lahir dalam Islam, tapi kita pun sebenarnya ada lagi yang perlu diperbaiki, ada lagi yang perlu kita dapatkan yang baik-baik daripada persekitaran kita ni kan. Jadi itulah yang kita terapkan, insya-Allah. Semoga kebaikan itu milik kita semua. Baik Sofia, kita dah sampai di hampir ke penghujung ni. Sebenarnya banyak sebenarnya nak tahu lagi tentang Sofia ni. Nice sekali kehidupan Sofia, masya-Allah. Tapi di hujung ni mungkin apa pesanan yang Sofia nak khabar-khabarkan kepada semua pendengar kita, khususnya kita di konti ni pun yang lahir dalam Islam ni pun ada yang kena tambahkan lagi ilmunya. Macam mana ni, apa yang Sofia boleh ungkapkan? Okey, untuk saya, bagi saya, pada saudara-saudara Muslim ataupun pada non-Muslim. Okey, saya mulakan dengan non-Muslim dululah. Saudara Muslim kita terus belajar, terus mencari ilmu. Sebab ilmu tak akan berhenti. Sampai tua pun, sampai mati pun ilmu tu tetap ada. Itu juga pesan daripada ibu bapa saya sendiri. And then pada mereka, jangan terus memperbaiki dirilah. Jangan cuba jangan menilai sesuatu tu dengan macam sekarang saya nampak mereka cakap benda tak baik, especially tu mualaf. Sebab saya ada dengar mualaf ini mengambil kesempatan macam tu, tapi jangan menilai mualaf tu sebab kenapa dia masuk Islam. Jangan nilai mereka. Walau apa cara sekalipun seorang mualaf tu masuk Islam, kita kena hormat. Tak kira dia masuk Islam sebab dia nak kahwin ke atau macam nak follow orang ke, tapi kita kena hormat. And then at the same time, orang-orang Islam dekat luar sana, kita kena bantu orang-orang mualaf ni. And then orang mualaf pun kena juga memperbaiki diri mereka, tuntut ilmu tu dengan lebih dalam, supaya yang saya rasa mualaf ni dia punya semangat berkobar-kobar. Macam saya sendirilah, saya nak memperbaiki diri saya, dan saya nak share semua keindahan Islam tu. Keindahan Islam tu pada kawan-kawan saya yang non-Muslim, especially to my family sendirilah. Jangan berputus asa untuk saudara mualaf saya. Jangan terus istiqamah. Nak terus istiqamah tu, even pada orang Muslim sendiri pun belum tentu lagi akan istiqamah. Sebab kita boleh nampak realiti sekarang, yang mana she is a good girl and suddenly become a bad girl. Dia perlukan seseorang juga yang boleh dipercayai untuk dia meluahkan perasaan, cara-cara dia sendiri. And then last sekali untuk saya, pada saudara mualaf saya semua ataupun pada non-Muslim, bolehlah berkunjung dekat saya punya kelas Hidayah Center Bandar Tun Razak. Kalau ada berminat nak tahu berkenaan dengan Islam ataupun nak belajar mengaji, boleh sama-sama. Mungkin boleh jumpa saya dekat sana ke. Sama-sama mengaji kan. Belajar sama-sama tu kan. InsyaAllah. Seronok ni belajar sama-sama kan. Alhamdulillah, banyak perkara kita tahu, Mona, yang di sebalik apa yang menjadi inspirasi juga untuk kita kan, supaya kita ni pun bukannya hari-hari kita berada di atas kan, kadang-kadang kita di bawah, kadang kita di tepi, berbolak-balik macam-macam kehidupan kita, dugaan kita ni kan, meningkat, berkurang setiap hari. Masya-Allah. Terima kasih banyak Sofia atas perkongsian yang inspirasi pada petang ini. InsyaAllah ada sekadar masa kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang pula, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.